before we start? Ada soalan? Tak ada? Okay, so kita mulakan dengan bab kita. Okay, so pastikan patuh dengan masa. Ching Lik Yong lah. Dalam patuh dengan masa lah. Kita akan start 11.05 minit lah. So, hari ini kita belajar tajuk laju dan pecutan. Okay, speed and acceleration. Okay, so biasa awak akan nampak lah. Okay, signboard di jalan raya. Okay, papan apa? Signboard lah. Papan apa? Signboard. Okay, di jalan raya. Okay, so ini contoh lah. Okay, signboard lah. Okay, yang selalu kita lihat di jalan raya. Okay, dan okay, so had laju. Had laju utama jalan raya di Malaysia. Had laju maksudnya apa? Apa maksud had laju? Contohnya signboard sekolah, had laju 30 km per jam. Apa maksud had laju? Ada siapa nak cuba? Apa maksud had laju? Anyone? Had laju maksudnya apa? Had laju. Speed limit. Ya, speed limit. Pravina, thank you. Apa maksud speed limit? Apa maksud speed limit? Apa akan berlaku kalau awak drive, okay, memandu lebih daripada had laju? Ada tak sini yang bawa ada memandu kereta? Ada sini. Pemandu kereta ada di sini. Pemandu motosikal ke? Ada. Tak ada kan? Lesen pun tak ada kan? Okey, apa akan berlaku sekiranya memandu, okey, pemandu memandu lebih daripada had laju di jalan raya? Apa akan berlaku? Kalau polis nampak, apa berlaku? Kalau polis nampak. Kalau polis nampak akan buat apa? Memandu lebih daripada had laju. Kena saman. Yes, kena saman akhirnya. Okay, kena saman lah. Okay, so ini saman lah. Okay, so ini adalah kadar bayaran lah untuk saman. Berapa ratus? Berapa ratus? Berapa kompau bayaran? Berapa ratus? Kalau memandu melebihi had laju. Okey, 300 ah. Okey, 300. Okey, 300. Contohnya, gagal mematuhi isyarat lalu lintas, had laju yang ditetapkan. Okey, yang ditetapkan 110 km per jam tapi awal lebih. So, bayarannya ialah 300. Okey, so 300 kalau tidak kalau memandu lebih daripada had laju. Okey, so kalau di kawasan sekolah, had lajunya ialah 30 km per jam. Okey, dan di sini ada satu jadual lah. Okey, untuk kenderaan ringan dan kenderaan berat berbeza. Okey, kenderaan ringan dengan kenderaan berat berbeza. Okey, had lajunya. Okey, untuk kenderaan ringan contohnya apa? Kenderaan ringan
Contohnya apa? Kenderaan ringan. Kena saman. Okey, guna mat lebih senang lah. Okey. So kenderaan ringan dengan kenderaan berat tak sama. Kalau kenderaan ringan contohnya motosikal dan kereta lah. Kalau kenderaan berat, lori atau bas. So dia punya had laju berbeza Okey, lebuh raya had lajunya 110 lah untuk kenderaan ringan 110 km per jam kilometer per hour, kilometer per jam Kalau untuk kenderaan berat 80 hingga 90 km per jam. Okey, di lebuh raya. Okey, lebuh raya. Okey, kalau jalan persekutuan dan jalan negeri, okey, untuk kenderaan ringan 90 km per jam, untuk kenderaan berat 70 hingga 80 km per jam. Okey. So, ini adalah sedikit pengenalan lah. Okey, berkaitan dengan tajuk laju. Okey. So, kita lihat. Okey. So, laju Okey, tadi saya ada bagi contoh lah laju Laju contohnya 30 km per jam. Okey, 110 km per jam. So, kilometer per jam. So, formula untuk menghitung laju untuk kira, to calculate speed adalah jarak bahagi dengan masa. Okey, jarak bahagi dengan masa. Okey, so kena ingat ini adalah formula untuk menghitung laju. Okey, speed. So di sini saya ada bagi contoh lah. Okey, beberapa contoh unit untuk laju. Okey, contohnya yang biasa kita jumpa kilometer per jam. Okey, kilometer per jam. So unitnya dia kilometer per J. Ataupun kilometer J kuasa negatif 1. Ini adalah unit untuk laju. Okay, so kilometer per jam. Kilometer ialah jarak lah. Kilometer unit untuk jarak. Jam unit untuk masa. So untuk hitung laju kita gunakan jarak bagi dengan masa. Okay, distance over time. Okay, distance over times. Okay, so selain daripada kilometer per jam, kita juga ada meter per minit. Okay, meter per minit. So meter per minit atau meter minit kuasa negatif 1. Ini cara kita tulis unitnya lah. Okay, ataupun meter per saat. Meter per saat. Meter saat kuasa negatif 1. Kuasa negatif 1. Okey, ataupun sentimeter per saat, okey, cm per second atau cm S kuasa negatif 1. Okey, so ini adalah unit-unit lah yang digunakan untuk menghitung laju Okey, next kita lihat. Okey, contoh 1. Okey. Aida berjalan ke kedai yang jaraknya 100 meter selama 5 minit. Hitung lajunya. Okey. So, laju sama dengan laju ataupun speed sama dengan apa bahagi dengan apa? Jarak over masa. Yes, very good. Thank you Okay. So, berapa jarak daripada ke kedai? 100 meter. 100 meter. Okey, 100 meter. Berapa masa yang digunakan? 5 minit. Yes, 5 minit. Okey, so 5 minit. 5 minit. 5 minit. Okey. So, berapa nilai yang kita dapat? 100 bahagi dengan 5 berapa? 100 bahagi dengan 5 berapa? 20. Okey, so 20 meter
Okay, meter per minit. Okay, ataupun awak tulis 20 meter minit kuasa negatif 1 pun boleh. Okay, salah satulah. Okay, cara untuk kita tuliskan unit untuk laju. Boleh faham pelajar? Boleh faham tak? Boleh faham? Boleh? Boleh bagi respon? Boleh. Boleh. Boleh ya. Okey. So tolong bagi respon lah Boleh. sebab saya tak nak saya cakap saja seorang ah. Okey. Boring ah, boring. Okey. So kita lihat soalannya yang saya bagi. Okey. So awak buat dalam textpad textpad ataupun buku catatan lah. Okey. Nanti awak lengkapkan nota awak kemudian ah. Okey. So soalan nombor 1, hitung laju dalam situasi yang berikut. Okey. Soalan tu dia nak hitung laju. Calculate the speed. Berikan jawapan anda dalam unit yang diberi dalam kurungan. Okay, give your answer in the units given in the bracket. So A, sebuah taksi bergerak sejauh 5.2 km dalam masa 4 minit. Okay, so soalan tu dia minta hitung laju. So laju sama dengan apa? Laju sama dengan apa? Jarak bagi masa. Yes, thank you. Jarak bahagi dengan masa. Okay, jarak bahagi dengan masa. Okay, so soalan A. Taksi bergerak sejauh 5.2 km dalam masa 4 minit. So, berapa jarak dia? Berapa jarak dia? 5.2 km. Yes, 5.2 km. Berapa masa dia? 4 minit. 4 minit. Okay, 4 minit. Okay, 4 minit. Okay, soalan tu dia nak jawapan dalam unit kurungan. Okay, unit dalam kurungan. Kilometer, okay, jam kuasa negatif 1 maksudnya kilometer per jam. Okay, dia nak unit dalam kilometer per jam. Soalan tu dia nak apa? Give your answer in the units given in the bracket. Okay, so dia nak jawapan dalam unit yang dalam kurungan. So, unit dalam kurungan ialah kilometer per jam. Tapi di sini, dia bagi minit. So, awak kena ingat semula pertukaran unit. Okay, pertukaran unit. So, kalau minit nak tukar kepada jam macam mana? Darab ke bahagi? Minit tukar kepada jam, darab atau bahagi? Bahagi. Yes, bahagi ya. Okay, so minit. Okay, saya ada sediakan jadual lah. Okay. So, minit nak tukar kepada jam. Ni, minit tukar kepada jam. So, kena bahagilah. Okay, bahagi 60. Okay, bahagi 60. Untuk tukar kepada jam. Okay, so sekarang kita boleh kira. Okay, gunakan kalkulator lah. Okay, so pastikan semua ada kalkulator. So macam mana nak tekan? Buat apa dulu? Belajar. Apa yang kita perlu buat terlebih dahulu? Macam mana nak buat? 5.2 km bahagi dengan 4 minit bahagi dengan 60. Macam mana nak buat? Buat apa dulu? Okay, kita tekan 5.2. 5.2. Lepas tu kita tekan. Okay, per maksudnya bahagi ya. So, bahagi. Okay, 4 per 60. Ini cara kita tekan. Okay, kalau nak mudah lah. Kalau nak senang. Okay, kalau nak senang, ini cara dia. 5.2 bahagi ya.
Per maksudnya bahagi. Bahagi dengan apa? 4/60. Okey, 4/60. Kenapa 4/60? Sebab 4 minit tukar kepada jam, so bahagi dengan 60. Ini cara kita tekan kalkulator. Okey, so tolong ingat 5/2 bahagi 4/60. Dan tekan sama dengan jawapannya ialah 78. ya 78 kilometer per jam. Okey, kilometer per jam. Boleh faham tak pelajar? Boleh. Boleh ya. Okey, next question. Okey. B. Okey, masih lagi soalan laju. Okey, B. Razi berjalan sejauh 4.8 km dalam masa 20 minit. Okey, so tolong tulis dalam test pad terlebih dahulu. Kita kira bersama-sama. So, laju sama dengan apa? Formula dia? Jarak bagi Jarak. masa. Yes, thank you. Okey, saya perlukan respon daripada kamu supaya adalah interaksi ya. Okey, jaraknya berapa? 4.8 km. Yes, 4.8 km perpuluhan 8. Masanya berapa? 20 minit. Yes, very good. 20 minit. Okey. Dalam soalan dia nak unit dalam meter per saat. Okey, dia nak unit dalam meter per saat. So, meter per saat, kilometer, nak tukar kepada meter, kita buat apa? Kilometer, tukar meter, buat apa? Darab. Darab. Darab dengan berapa? 1000. 1000 Okey. Tolong ingat tau. Okey. Pertukaran unit. Kilometer tukar kepada meter darab 1000. Meter tukar kepada sentimeter darab 100. Kalau sentimeter nak tukar kepada meter bagi 100. Meter nak tukar kepada kilometer bagi dengan 1000. So, kena ingatlah pertukaran unit. Untuk jarak dan masa. Okey. Bagaimana pula dengan masa? Masa diberikan ialah 20 minit. Tapi dia nak meter per saat. Okey, yang ni MS kuasa negatif 1 maksudnya meter per saat. Okey, dia nak saat. So, minit nak tukar kepada saat macam mana? Minit tukar kepada saat macam mana pelajar? Satu minit berapa saat? Darab 60. Ya, darab 60 Okey. Darab 60. Okey, pelajar. Are you okay so far? So far so good? Okay, so yes, thank you respond. Okay, so macam mana nak kira yang ni? Macam mana nak kira yang ni? Macam mana nak kira yang ni? Okay, kita boleh tekan kalkulator lah. Okay, kalau nak senang kita tekan kalkulator saja. Okay, so kita boleh tekan, okay, kurungan 4.8 darab 1000. Okay, darab 1000. Tutup kurungan. Okay, lepas tu bahagi bracket 20 darab 60. Cross bracket. Okay. Lepas tu tekan sama dengan. Okay. So, itu jawapan dia lah. Okay. Itu jawapan dia. 4 meter per saat. Okay. Ataupun kalau awak nak kira, okay, 4.8 darab 1000
Okey, darab 1000 sama dengan sama dengan 4,800. Okey, awak nak kira yang atas dulu, lepas tu awak kira yang bawah. 20 darab 60, 1,200. Okey, 1,200. Lepas tu baru awak bahagi. Okey, 4,800 bahagi 1,200, 4. Boleh juga. Ini saya ajar awak satu kaedah yang lebih cepatlah. Tapi awak kena letak kurungan. Okey, kurungan 4.8 darab 1,000. Okey, bahagi kurungan 20 darab 60. Okey. So ada dua cara lah. Satu ialah awak kira nilai atas apa, nilai bawah apa, lepas tu awak bahagi. Ataupun awak terus tekan semua sekali dalam kalkulator tapi pastikan awak letakkan kurungan. Kurungan sebab nanti kalkulator dia akan kira lah. Kurungan nilai ni berapa, lepas tu kurungan yang kedua nilainya berapa. Lepas tu dia akan bahagi. So up to you lah. Mana yang awak lebih suka. Dua-dua saya ajar. Okey. Boleh faham belajar? Okey tak? Faham. Okey faham Thank you respon. Kalau tak faham cakap Okey. Kalau tak faham tolong cakap. Tolong beritahu saya lah. Okey, C. Okey. Sebuah kereta bergerak sejauh 240 km dalam masa 3 jam 20 minit. Okey, so hitungkan laju soalannya hitung laju. Okey, so laju sama dengan apa? Bagi dengan apa? Laju sama dengan apa? Bagi dengan apa? Jarak bagi masa. Okey, thank you. Jarak bagi dengan masa. Tolong ingat ni formula dia. Okey, berapa dia punya jarak? Berapa jarak? 240 km. Ya, 240 km. Berapa masa? Berapa masa? 3 jam 20 minit. Okey, so 3 jam 20 minit. Soalan dia nak unit dalam kilometer per jam. So 3 jam 3 jam 20 minit. So 20 minit nak tukar kepada jam macam mana? Bahagi bahagi. Boleh? Macam ni saya tulis. Boleh faham saya tulis macam mana? 3 jam 20 minit. So 3 20 per 60. Yang 20 minit tu nak tukar kepada jam kena bahagi dengan 60. Are you okay dengan ini? Cara saya tulis? Boleh faham saya tulis? Yang saya tulis ni boleh faham tak? Boleh? 3 20 per 60. Boleh faham tak apa saya tulis? Boleh tak boleh? Yes or no? Can understand Yes. Yes Okay. So ingat kalau minit nak tukar kepada jam kena bahagi dengan 60. Okay. Sebab okay. So next kita tekan sajalah kalkulator 240 bahagi 3 ABC 20 ABC 60. Tekan kalkulator sajalah. Tak payah penat-penat kira sendiri. Minta tolong kalkulator buatkan. Dan tekan sama dengan. So berapa jawapan dia? 72. Yes, 72. Sama jawapan 72 km per jam.
Kilometer per jam, nak tulis macam ni boleh, nak tulis macam ni pun boleh lah. Okey, J kuasa negatif 1. Okey. Faham tak pelajar? Understand? Yes. Yes, thank you respon. Okey, yang lain Understand. tolong. Okey, kalau tak faham tolong tanya tau. Okey, memang tujuan kita buat Google Meet supaya kalau ada masalah boleh tanya dengan cikgu. Okey, kalau tak baik saya bagi awak tengok video je kan. Okey, tujuan saya buat Google Meet supaya ada soalan boleh tanya saya terus. Okey. D. Okey, masih lagi ya untuk menghitung laju. Okey, menghitung laju. D. Aliza mengambil masa 45 minit untuk berbasikal sejauh 13.5 km. Okey, dia nak jawapan dalam meter per saat. Okey, meter per saat. Okey, so laju sama dengan apa formula dia? Formula laju apa? Apa formula untuk laju? Jarak bagi masa. Okey, jarak bagi dengan masa. Okey, pastikan kamu ingat formula dia. Okey, berapa jarak dia? Berapa jarak? 13.5. Yes, thank you. 13.5. Okey, kilometer. Okey, sebab ini kena hati-hati ya dengan dia punya unit. Okey, kadang-kadang unit yang diberikan dengan jawapannya dia nak tak sama. Kadang-kadang tak sama. Okey, so kena hati-hati dengan unit. Okey, masa berapa masa? Masa berapa masa? 45 minit. Yes, thank you. 45 minit. Okay, 45 minit. Okay. Jawapan dia nak meter per saat. Meter per saat. Ini maksudnya meter per saat. Okay, yang ini maksudnya meter per saat. Meter, lepas tu S kuasa negatif 1 maksudnya meter per saat. Okay, so kilometer nak tukar kepada meter macam mana? Kilometer nak tukar kepada meter macam mana? Tukar? Darab 1000. Darab 1000 darab 1000. Okey, ini kena ingat jadual ini, jadual untuk pertukaran unit kena ingat. Okey, minit tukar kepada saat. Darab 60. Yes, thank you. Darab 60. Okey, lepas tu kita kira lah. Okey, so awak nak buat cara macam mana? Nak kira atas bawah dulu ke nak kira sekaligus? Okay, so kalau saya kira yang atas dulu, saya buat kira yang atas dulu. Buat slow-slow. Okay, so saya dapat atas tu 13,500 meter per dengan yang bawah 45 jarak 60 2,700 saat. Okay, meter saya tukar kepada saat. So, lepas tu saya kira 13500 bahagi 2,700. Apa maksudnya bahagi ya? Okay, so sama dengan berapa jawapan dia? Siapa dah kira? 5. 5. Tengok betul tak? Okay, bagus. 5. Okay, so 5 meter per saat. Itu kaedahnya lah. Okay, ataupun tadi saya ada tunjuk satu lagi cara di mana awak boleh tekan bracket 13.5 darab 1000. Okay, darab 1000 cross bracket, lepas tu bahagi bracket lagi sekali 45 darab 60. Okay, yang ni tekan pun dapat jawapan sama, tapi
mesti tekan bracket. Supaya kalkulator dia tahu untuk kirakan nilai dalam kurungan terlebih dahulu. Okay. Next, E. Okey, masih lagi soalan untuk laju. Hitung laju. E, seorang peserta mengambil masa 48 saat untuk berlari sejauh 400 meter. Okey. So, okey, laju. Sama dengan, okey. Apa dia formula untuk laju? Jarak bahagi masa. Yes, very good. Jarak bagi dengan masa. Okay. So, berapa jarak dia? 400 meter. Yes. 400 meter. Berapa masa dia? 48 second. 48 second. So, yang ni unit yang dia minta. Unit yang diminta ialah meter per saat. So, selamatlah. Tak payah tukar apa-apa pun. So, nasihat awak lah. Okay. Nasihat awak. Okay. Sama nak tukar ataupun tidak. Okay. Bergantung kepada soalan. So, kalau soalan macam ni, senanglah. Tak payah tukar. Okay. Dia bagi unit meter per saat. Meter dan saat. Dia nak jawapan dalam meter per saat. So, senang cerita. Okay. Kalau tak sama, pastikan awak tukar. Okay. So, berapa? 400 per 48. Tolong kirakan. Berapa jawapannya? 8.33 meter per saat. Yes, very good. Okay, 8.33 meter per saat. Okay, nak tulis macam ni boleh ataupun nak tulis meter second kuasa negatif 1 pun boleh. Ambil 2 tempat perpuluhan lah. Okay, untuk form 2 awak ambil 2 tempat perpuluhan. Minimum lah. Nak lebih tak apa. Tapi ambil minimum 2. Okay, minimum 2 tempat perpuluhan. Okay, sekurang-kurangnya 2 tempat perpuluhan. Okay, faham tak pelajar? Ada soalan tak? Any question? No. No, thank you. Respond. Okay. Okay, next. Okay, ini soalan daripada buku teks. Okay. Tadi itu saya ambil daripada buku lain lah. Okay. Ini saya ambil daripada buku teks. Okay, soalan nombor 1. Padankan masa yang betul bagi jarak dan laju yang diberikan. Okay, so tadi soalannya dia bagi jarak. Okay, dia bagi jarak dan masa. Kita kira laju. Sekarang dia bagi laju dan jarak dan kita perlu dapatkan masanya. So macam mana? Awak kena ingat ni segitiga. Ingat segitiga ini. Okey, ingat segitiga ini di mana? Okey, kita ada J untuk jarak. J untuk jarak, L untuk laju, M untuk masa. Awak perlu ingatlah segitiga ini. Okey, perlu ingat segitiga ini. Segitiga ini bermaksud, okey, kalau kita nak dapatkan laju, ingat nak dapatkan laju, kita gunakan jarak bahagi dengan masa. Ini yang first one lah. Okey, kalau nak dapatkan laju, kita gunakan jarak bahagi dengan masa. Okey, yang kedua, apa dia? Kalau kita nak masa. Okey, kalau kita nak masa, kita gunakan jarak bahagi dengan laju. Okey, kalau nak dapatkan masa, gunakan jarak bahagi dengan laju. Okey, the distance divide with the speed. Kalau nak dapatkan masa lah. Dan akhir sekali, kalau nak dapatkan jarak, kita darabkan laju dengan masa.
Okey. Laju dengan masa, jarak. Kalau nak dapatkan jarak. Okey. So, kena ingatlah. Okey. Segitiga ini. Okey, kena ingat segitiga ini ya. Hafal lah segitiga ini. Segitiga ini hafal. Okey, jarak, laju, masa. Tolong ingat segitiga ini. Okey, belajar. Tolong ingat segitiga ini. Okey, so soalan ni. Soalan nombor 1. Okey, padankan masa yang betul bagi jarak dan laju yang diberikan. Okey, so dia bagi kita laju 44.1 km per jam. Okey, dan jaraknya 150 km. Kita nak dapatkan masa. So, masa sama dengan apa pelajar? Jarak over laju. Okey, jarak over laju. Okey, jarak over laju. Okey, jarak berapa? 150 km. Okey, thank you. 150 km. Okey, laju berapa? Laju berapa? Laju. 44.1 km per jam. Yes, very good. Okey, lepas tu kita tekan kalkulator lah. Okey. Okey, berapa? Tolong kira berapa? Berapa jawapannya? Ada jawapan tak? 150 bagi dengan 44.1. Berapa jawapan you dapat? Ada kalkulator tak? $3.40. Okey, 3.40 ah. Okey, dah tengok. Okey, betul lah. 3.40. Tapi tak ada dalam sini ya. Tak ada dalam sini. Okey, so ada dua pilihan. Okey. Pilihan yang pertama kita tekan ni. Nampak ni? Ada apa ni? Apa ni? Koma. Nampak tak butang ni? Button. Ada nampak ni? Saya pun tak tahu nak sebut apalah. Okey, tapi ada koma-koma di sini kan? Okey, kita tekan button koma-koma inilah. Okey, koma-koma ini kita tekan. Ni dia nampak ni, dia automatik tukar. Tukar kepada jam. 3 jam 24 minit 4.9 saat. Ini kalkulator ni sangat canggih ya. Tadi jawapan kita ialah ini, 3.4. 3.4 ini ialah jam. 3.4 ini ialah jam. 3.4 jam. Tapi di sini tak ada 3.4 jam. Kita tekan button ini. Yang ada koma ni. Kita tekan, dia akan tukar. Tukar kepada 3 jam 24 minit. Pandai ya kalkulator ni. Dia tukar. 3 jam 24 minit. So jawapan kita ialah 3 jam 24 minit. So jawapannya kita gariskan ke ini. Are you okay belajar? Boleh faham tak? Tekan button ini. Okay, tekan button ini. But dia jawapannya dalam 3.4 jam. Tapi di sini tak ada 3.4 jam. Kita tekan ini. Dia akan automatik tukar. 3 jam 24 minit. So kena faham lah. 3 jam 24 minit. Are you okay? Yes. Yes, Okay, next. Kita lihat soalan yang kedua. Okay, yang kedua, lajunya 120 km per jam. Jaraknya ialah 90 km. Soalan ni dia nak apa? Masa. Okay, masa. Okay, so masa sama dengan jarak per dengan laju. Okay, ingat segitiga ini tolong hafal. Okay, jarak berapa? Jarak berapa?
90 kilometer. Yes, 90 kilometer. Masa berapa? 120 kilometer per jam. Okey, sorry ya. 90 kilometer per 120 kilometer per jam. Okey, jarak bahagi dengan laju. Okey, so berapa jawapan dia? Tolong kira berapa jawapan dia? 0.75. Ya, ada tak 0.75? Tak ada. Tak ada. 0.75 ni maksudnya apa? Tahu tak? 0.75 maksudnya apa? Tahu tak? 45 minutes. Ya, 45 minit. Betul lah. Okey. 0.75 ini sebenarnya ialah jam. Hour. So, kalau kita nak tukar kepada minit, kita tekan ini. Kita tekan button inilah. Okey. So, di sini 0 jam. Ini maksudnya 0 jam. 0 jam, 45 minit. Okey. Dan 0 saat lah. Okey. So, ini ialah jam, minit, saat. Okey? Boleh faham ini ya? Macam mana nak baca jam, minit, saat. Okey? That's why dia ada ni. Ada jam, minit, saat. Ini sebenarnya bukan koma, ini adalah unit. Okey? Okey, so jawapannya ialah 40 minit. So ini ya, 45 minit. Okey, next. Okey, walaupun kita tahu jawapannya ialah ini, tapi kita kena buat jugalah. Okey, so adakah betul jawapannya 4 saat? Masa, jarak bagi dengan laju. Okey, so last one. Berapa jaraknya? Berapa jaraknya? 500 meter. 500 meter. Okey, berapa lajunya? 125. 125 meter per second. So, jawapannya? Berapa jawapan? 4. Okey, ini 4 lah. Ini tak ada masalah lah. Terus dapat 4 saat. Okey, sebab ini meter dengan meter boleh cancel. So, jawapan akhirnya 4 saat lah. Okey, boleh faham untuk soalan ini? Daripada laju dan jarak untuk dapatkan masa. Boleh faham tak? Boleh. Boleh ya? Okey, next. Kita lihat pula soalan yang kedua. Ini dalam buku teks. Nanti awak boleh buat kemudian. Okey, berdasarkan gambar rajah berikut, hitung jarak yang dilalui bagi setiap situasi yang diberikan. Okey, so A, okey, lajunya 80 km per jam, masa adalah 1/2 jam. Okey, dia nak apa? Dia nak apa? Apa soalan nak? Jarak. Okey, hitung jarak. Hitung jarak. So, A, jarak sama dengan. Okey, so macam mana nak kira jarak? Laju darab masa. Laju darab dengan masa. So, kena ingatlah segitiga ini ya. Segitiga ini. Kita ada jarak per masa sama dengan laju. So, kalau nak dapatkan jarak, okay, so kita darabkan laju dengan masa. So, laju darab dengan masa. Lajunya berapa? Lajunya berapa? Lajunya berapa? Berapa 80 kilometer per jam.
Yes, very good. 80 km per jam. Jarak dengan masa 1/2 jam. ya 1/2 jam. Okay. So, tekan je lah kalkulator. Okay, 80 darab 1 ABC, 1 ABC, 2. Okay, berapa jawapan dia? Berapa jawapan? Ada yang sudah dapat jawapan? Ada tak? Ada yang dah left. Ada yang tak faham tak? Apa jawapan dia? $120 kilometer. Okey, betul lah? Ni. 120. Okey, so saya pun dapat 120. Okey, so 120 lah. Okey, so pastikan kamu ada kalkulator lah. Kalau tak ada, boleh download lah dekat apa? Play Store ada. Play Store ada calculators apps. Ada lah, ada dia punya apps. Boleh download lah di situ secara percuma. Kalau kamu tak ada lah, okey? Boleh download dia punya apps dekat Play Store. Okey? So soalan B ya, masih lagi untuk hitung jarak. Okey, untuk jarak laju dengan masa. Okey, berapa lajunya untuk apa ni? Kapal terbang. Berapa lajunya? 343 kilometer per minit. Okey, per minit. Okey. Okey, saya lupa nak beritahu tadi. Okey, 80 km per jam. Okey, 80 km per jam maksudnya dalam masa 1 jam motor ini bergerak 80 km. Itu maksudnya 80 km per jam. Okey, 80 km per jam maksudnya dalam masa 1 jam motor ini bergerak 80 km. Kalau okey ni jet. Okey, jet ni ya. Okey, lajunya 340 km per minit maksudnya dalam 1 minit dalam 1 minit jet ini boleh bergerak 340 km. Boleh faham tak? Okey. 343 km per minit maksudnya dalam 1 minit jet ini boleh bergerak 340 km. 343 km. Okey, kita cuba tengok 340 km berapa? Oh. 300. Kita tengok kalau daripada JB JB Johor Bahru. Johor Bahru. Okey, Johor Bahru pergi ke KL contohnya. Kuala Lumpur. Okey, Kuala Lumpur. Okey, 329 km. Kalau daripada Google Map okey, 329 km. Okey, mengikut Lebuh Raya Utara Selatan. Okey, 329 km. So jet ini boleh terbang 340 km per minit maksudnya dalam 1 minit 1 minit saja jet ini boleh terbang daripada Johor ke KL. 1 minit saja. Okey, itulah. Okey. Sedikit understanding lah tentang unit ini Okey. So jarak daripada Johor Bahru ke KL 329 km. Maksudnya jet ini boleh terbang daripada
JB ke Kuala Lumpur dalam masa 1 minit sahaja. Okey, sangat laju lah. Sebab biasa kalau kita naik kereta, okey, kalau awak tengok dalam Google Map kalau awak naik kereta biasanya awak perlu 3 jam untuk sampai. Okey, 3 jam untuk sampai. Okey. Okey. Kita teruskan . Okey, untuk hitung jarak. Okey, so jarak sama dengan laju dengan masa. So laju 343 km per minit lajunya. Jarak dengan masa, masanya berapa? 4.5 minit. Yes, 4.5 minit. Okey, perhatikan dia punya unit sama minit-minit so tak payah tukar. Okey, kalau unitnya sama tak payah tukar. Kalau unit tak sama kena tukar. Tolong ingat okey, bab ini kena hati-hati sikit dengan unit. Okey, sorry kena hafal lah. Okey, jadual pertukaran unit Okey, so 343 darab 4.5 berapa? Berapa jawapan? Berapa jawapannya? Berapa jawapan pelajar? Three, 343 times 4.5. Lamanya kamu kira. 1543.5. 1543.5. Okay, 1543.5. So itu je lah. Okay, 1543.5. Okay, masanya minit. Okay, minit lah. Okay. Ada soalan tak pelajar? Ini bukan minit Apa patutnya? Kilometer. Kilometer. Okey, kilometer. Nasib baik perasan. Okey, kilometer jarak kan, kilometer kan. Okey, next. Soalan C. Okey, so C masih lagi lah hitung jarak So laju pacik ini berjalan 3 meter per minit. Maksudnya apa? 1 minit bergerak 3 meter. Okey, 1 minit bergerak 3 meter. Okey, so tak lajulah dia jalan sebab dah berusia kan. Okey, awak kalau 1 minit, okey, 1 saat pun dah 3 meter kan. Awak kan laju kan, 1 saat pun dah 3 meter. Especially kalau dulu waktu rehat kan. Waktu rehat, 1 saat sudah sampai kantin. Cepat je. Okay, 1 saat sudah sampai di kantin. Okay, so laju 3 meter per minit. Masa 5.5 minit. Hitung jarak. Hitung jarak. So jarak sama dengan apa belajar? Kelajuan dalam masa. Yes. Okey, laju darab dengan masa. Okey, salah sebut laju darab dengan masa. Okey, laju berapa? Three meter per minute. 3 meter per minit. Darab masa? 5.5 minute.
Yes, very good. Okay. Okay, so unitnya sama, so tak payah tukar. Okay, tak payah tukar sebab minit-minit kan. Okay, so 3 times 5.5. Answer? 16.5 meter. Okay, 16.5 meter. Okay, so 16.5 meter. Okay, D. Okay, jarak sama dengan, okay ni, 250 km per jam. Ini maksudnya apa? Okay, dalam 1 jam, kereta ini boleh bergerak. Okay, 250 km. Okay, so sangat laju lah. Okay, sangat laju. Okay, kereta ini boleh mencapai 200 km dalam masa 1 jam. So, untuk dapatkan jarak, kita gunakan laju dan dengan masa. Okay, berapa lajunya? $250 km Yes. per jam. Okay, 250 km per jam. Jarak masa. Ini tengok betul-betul. Masanya 2 jam 40 minit. So, 2. Lepas tu, macam mana nak tukar kepada jam? 40 macam mana nak tukar kepada jam? 2, 40. Lepas tu? Over 60. Yes, over 60. Okay, tolong ingat minit tukar kepada jam bahagi dengan 60. So, 2, 40 per 60. Okay. Lepas tu tekan kalkulator sajalah. Okay, 250 darab 2 ABC 40 ABC 60. Boleh pelajar? Dan jawapannya apa? 666.67. Oh, okay. So, dalam kita ambil perpuluhan lah. Okay, kita ambil perpuluhan lah. 666.67 kilometer. Okay, 666.67 kilometer. Okay, kita ambil 2 tempat perpuluhan. Okay. Boleh faham pelajar? Ada soalan tak? Ada sebarang soalan? Tak ada. Ada. Okey, tak ada. Kita teruskan. Okey. Yang ini. Okey, boleh faham tak apa dalam gambar raja ini? Okey, kita lihat guli A. Guli A. Okey, satu saat bergerak 2 cm. Satu saat bergerak 2 cm. Okey, saat yang pertama 2 cm. Satu saat lagi 4 cm. Satu saat lagi 6 cm. Satu saat lagi 8 cm. Okey, ini guli A. So, kalau kita plotkan, kita lukis okey, dia punya masa dengan jarak untuk guli A. So, kita dapat okey, masa yang pertama bergerak 2 cm. Masa yang pertama, satu saat yang pertama, okey, satu saat yang pertama bergerak 2 cm. Saat yang kedua, okey, bergerak 4 cm. Saat yang ketiga bergerak 6 cm. Saat yang keempat bergerak 8 cm. Okey, so kesimpulannya, guli A bergerak dengan perubahan jarak yang sama. Okey, dia bergerak dengan jarak yang sama, masa yang sama. Okey, setiap satu saat bergerak setiap satu saat bergerak 2 cm. Boleh untuk guli A.
setiap 1 saat bergerak 2 cm. Okey, maka kita katakan laju guli A adalah seragam. Ni pelajar. Laju seragam. Laju seragam maksudnya bergerak jarak yang bergerak jarak yang sama dengan masa yang samalah. Okey, so dia bergerak 2 cm setiap 1 saat. Okey, itu dinamakan sebagai laju seragam. Dan dia punya graf adalah satu garisan lurus. Okey, grafnya adalah satu garisan lurus. Okey, graf untuk jarak per masa. Kita lihat pula guli B. Okey, guli B. Guli B, okey, the first second. Saat yang pertama bergerak 2 cm. Okey, saat yang seterusnya bergerak 1 cm sahaja. Lepas tu saat yang seterusnya dia bergerak lagi 2 cm. Satu saat yang seterusnya bergerak 3 cm. So kalau kita plotkan dia punya graf, kita boleh dapat okey, satu saat yang pertama bergerak 2 cm. Okey. Saat yang kedua okey, bergerak 3 cm. 3 cm. Okey, lepas tu saat yang ketiga bergerak 5 cm. Ini 5. 5. Okey. Lepas tu saat yang keempat bergerak 8 cm. Okey. So kalau kita lihat dia punya pergerakan. Okey, pergerakannya tak seragam lah. Okey, tak seragam. Okey, satu saat, the first second dia bergerak 2 cm. The second saat yang kedua dia hanya bergerak 1 cm sahaja. So kita katakan ini adalah laju tak seragam. Okey, laju tak seragam. Laju tak seragam maksudnya jarak tidak sama dengan perubahan jarak tidak sama dalam selang masa yang sama. Okey, maksudnya jaraknya berbeza-bezalah. Okey, jaraknya berbeza-beza. Okey, so kita dapat dia punya graf tu bukan satu garisan yang lurus lah. Okey, so kesimpulannya laju seragam grafnya adalah satu garisan lurus. Laju seragam. Kesimpulannya, laju seragam grafnya adalah satu garis lurus. Laju tak seragam grafnya adalah bukan garis lurus. Boleh ingat tak? Kalau laju seragam, grafnya adalah satu garis lurus. Kalau laju tak seragam, grafnya bukan garisan lurus. Boleh ingat tak? Kita lihat contoh. Okey, soalan nombor 4. Nyatakan sama ada graf jarak masa berikut mempunyai laju seragam atau laju tak seragam. Okey, so laju seragam atau laju tak seragam. So A, laju seragam atau tak seragam? Tak seragam. Thank you. Okey, tak seragam. Tak seragam. Okey, kalau bahasa Inggerisnya non-uniform. Non-uniform. Okey, non-uniform. Okey, B, laju seragam atau tak seragam? Uniform speed. Uniform laju seragam. Okey. So kalau awak lihat di sini ya. Okey, 2 minit, 2 jam. The first 2 hour bergerak 20 km. Lepas tu 2 jam lagi dia bergerak 20 lagi kilometer. Lepas tu 2 jam lagi dia bergerak 20 km. Lepas tu 2 jam lagi bergerak 20 km. Okey, macam itulah. Okey, laju seragam. Okey, setiap 2 jam bergerak 20 km. Itu maksudnya seragam. Okey, uniform. Okey. So dapatlah satu graf yang lurus lah. Graf yang lurus. Okey, untuk laju seragam. Okey, itu satu kaedah lah untuk mengenal pasti laju seragam atau laju tak seragam berdasarkan graf.
berdasarkan graf. Untuk menentukanlah laju seragam atau laju tak seragam. Okey, kita lihat lagi satu cara. Satu lagi cara sebelum kita tamat. Okey, kita lihat satu lagi. Ni last contoh 4. Lepas tu kita akan buat 2 soalan lah. Lepas tu itulah untuk hari ni cukup Okey. Okey. So masih lagi untuk laju seragam atau laju tak seragam. Okey, untuk mengenal pasti laju seragam atau laju tak seragam, kita boleh lihat daripada graf. Itu kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua, kita lihat. Okey, contoh nombor 4. Encik Mahesh memukul bola golf dari tiang P ke tiang S melalui tiang Q dan tiang R. Okey, memukul bola golf dari tiang P ke tiang S. Okey, daripada P ke S melalui Q dan R. Okey, P ke S. Okey, main golf daripada memukul daripada P ke S melalui Q dan R. Okey, adakah kelajuan bola golf itu mempunyai laju yang seragam? Jelaskan jawapan anda. Okey, so dia nak awak kena pasti sama ada lajunya seragam atau tak seragam. So apa kita boleh buat ialah kita kira laju daripada P ke Q dan laju daripada Q ke R dan laju daripada R ke S. Kita kirakanlah laju daripada P ke Q. Okey, so kita kira. Okey, laju. Okey, P ke Q. Okey, laju P ke Q. Okey, laju macam mana nak buat laju? Macam mana nak kira laju? Jarak bagi masa. Jarak bagi dengan masa. Okey, berapa jarak daripada P ke Q? 40 meter bagi 2 second. Yes. So berapa laju P ke Q? 20 meter per second. Ya, 20 meter per second. Okey, next. Kita kira laju. Okey, daripada Q ke R. QR. Okey, jarak bagi dengan masa. Okey, berapa jarak Q ke R? 70 meter bagi 3.5 second. Yes, very good. Okey, berapa dia punya laju Q ke R? 20 meter per second. Yes, very good. Okay, next. Yang terakhir sekali, laju RS. Okay, jarak bagi dengan masa. Okay, berapa R ke S? Jarak berapa? 60 meter bagi 3 second. Yes, very good. Berapa jawapan dia? 20 meter per second. Okay, so sama nilai dia. Sama nilai, maka kita boleh buat kesimpulan laju seragam. Okay, uniform speed. Inilah cara dia. Okay, kita kirakanlah laju setiap bahagian. Okay, daripada P ke Q, daripada Q ke R, daripada R ke S, dan kita lihat sama ada nilainya sama atau tidak. Kalau sama, laju seragam. Kalau tak sama, maka laju tak seragam. Okey, kita lihat satu soalan. Okey, satu soalan ni. Okey, tentukan sama ada berikut mempunyai laju seragam. Jelaskan jawapan anda. So A, Adam memandu sebuah bas sejauh 120 km dalam masa 2 jam yang pertama dan 240 km dalam 4 jam yang berikutnya. Okay, so kita lihat ada 2 bahagian lah. Okay, ada 2 bahagian. Okay, Adam membawa bas 125 km untuk 2 jam yang pertama. Ini 2 jam yang pertama. Dan 240 km untuk 4 jam yang seterusnya. Okay, soalannya dia nak tahu sama ada laju seragam atau tidak seragam.
Sama ada lajunya seragam atau tak seragam. So kita kira. Okey, so untuk kita kira, okey, untuk 2 jam yang pertama. 2 jam yang pertama lajunya sama dengan apa? 2 jam yang pertama. 2 jam yang pertama lajunya macam mana nak kira? Jarak bagi masa. Jarak bagi masa, jarak bagi dengan masa. Okey, 2 jam yang pertama jaraknya berapa? 125 kilometer over 2 hour. Okey, so berapa nilai dia? 62.5 kilometer per hour. Okey, very good. Okey, next. Kita kira, okey, untuk 4 jam yang seterusnya. Okey, kita lihat dia punya lajunya berapa. Laju untuk 4 jam yang seterusnya. So, jarak bahagi dengan masa. Okey, berapa jarak dia untuk 4 jam yang seterusnya? 240 km over 4 hour. Okey, very good. Berapa untuk laju? 60 kilometer per hour. Okey, sama tak? Tak sama. Tak sama, so non-uniform speed. Okey, laju tak seragam. Boleh faham maksud saya? Ini adalah cara untuk kita menentukan sama ada laju seragam atau laju tak seragam. Okey, berdasarkan nilai lajunya lah. Boleh tak belajar? Ada soalan tak belajar? Tak ada, cikgu. Tak ada. Okey, last question kita habiskan Kita habiskan soalan yang terakhir. Nanti awak buat nota ini ya. Okey, B. Mary menunggang motosikal sejauh 35 km dalam masa 30 minit yang pertama. Okey, dan 105 km dalam 1 jam berikutnya. Okey, so 35 km the first 30 minit. Lepas tu 105 km untuk the next 1.5 hours. Okey, soalan tu adakah lajunya seragam? Okey, adakah lajunya seragam untuk 30 minit yang pertama dengan 1.5 hours yang berikutnya. Okey, so kita kirakanlah. Okey, laju sama dengan apa dia belajar? Jarak bagi masa. Okey, jarak bagi dengan masa. Okey, jarak berapa untuk 30 minit yang pertama? Berapa jarak dia? 35 kilometer over Okey. 0.5 hour. Yes, very good. Okay, kenapa 0.5? Sebab ini minit So, pastikan kalau minit, okay, kita mesti samakan unit lah. Okay, sebab kita nak banding So, kalau nak guna jam, ini tukar jam. Kalau nak guna jam so kita tukar minit kepada jam. Okay, kalau nak guna jam, pastikan minit tukar kepada jam. So 30 bahagi 60. 30 bahagi dengan 60. Okay, so tekan kalkulator untuk dapatkan nilai dia. 35 bahagi 30 ABC 60. Macam ni lah. 35 bahagi 30 ABC 60. Sebab minit tukar kepada jam. So kena bahagi dengan 60. Okay, so dapat jawapannya berapa? 70 kilometer per hour.
Okay, so 70 ya, 70. 70 kilometer per jam. Okay, so kita gunakan kilometer per jam lah biasanya lah. So minit tolong pastikan tukar kepada jam supaya kita ada unit yang sama. Okay, pastikan unit yang sama. Kalau unit tak sama, kita tak boleh nak buat perbandingan Okay. Okay, so untuk bahagian 2, apa bahagi apa? Apa bahagi dengan apa? 105 kilometer. Okey, bahagi dengan 1.5 hour. yes. Okey, so berapa jawapan dia? $70 kilometer per hour. Okey, so 70 kilometer per hour. Okey, so sama tak? Sama. So laju Seragam. seragam. Okey, uniform speed. Boleh. So ada 2 kaedah untuk menentukan laju seragam atau tak seragam. Satu berdasarkan pengiraan. Okey, satu lagi berdasarkan graf. Okey, untuk menentukan laju seragam atau tak seragam. Okey. So kalau seragam maksudnya laju yang samalah. Okey, kalau seragam maksudnya laju yang sama. Same speed. Okey, same speed. Okey, ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. So tolong lengkapkan nota lah. Nanti saya akan share lah nota ini untuk awak isi ya. Okay, so sekali lagi cikgu ingin mengucapkan terima kasih kerana kamu dapat hadir lah untuk kelas kita pada hari ini. Saya harap kamu boleh faham apa yang cikgu ajar lah untuk laju. Okay, dan ingat formula yang kita telah belajar. Okay, segitiga itu. Okay. Okay, terima kasihlah kerana hadir. Tolong isikan kehadiran. Okay, kita akan sambung hari Selasa.